Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk masih bangkit daripada tidur kita yang telah direhatkan kita, yakni dimatikan kita sementara pada malam tadi. Bangkit kita pada pagi Jumaat yang segar, insya-Allah membugarkan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dahului dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apa sahaja sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraihkan malam Jumaat dengan ibadah, tak mampu kita malam tadi, kita sambung dengan hari Jumaat dengan berpagi-pagian, antaranya membaca surah Al-Kahfi. Tak mampu malam tadi, tak berkelapangan pagi ini kerana kita isi dengan majlis ilmu, maka sekejap lagi masih ada ruang dan peluang. Masya Allah, paksa diri, walaupun kita selalu sebut sunat je, tapi dalam je-nya itu, itulah kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat ahli karya yang menjadi penganjur pada pagi ini, Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan, Ustazah mengucapkan tahniah kepada seluruh ahli jawatan kuasa, khususnya yang bertungkus lumus, Masya Allah, untuk sentiasa mengimarahkan surau walaupun secara dalam talian, mengumpul ramai pencinta-pencinta ilmu insya Allah melalui platform mereka live FB di Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Semoga semua ini menjadi asbab kebaikan dari dunia sampai akhirat. Orang-orang yang merebut cintanya Allah pasti akan dicintai oleh Allah. Dan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau Ustazah kenang semula, terakhir Ustazah bersama dengan Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan adalah pada 5 November. Pada 5 November menyambung tajuk Mari Berhibur dengan Iman. Mana Ustazah dapat tajuk ni? Daripada buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Kenapa Ustazah pilih tajuk tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana kita selalu menyebutkan bahawa hidup atas dunia ni kena berhibur, kan? Takkanlah kita nak masa mencuka sahaja. Tapi hiburan yang macam mana? Dengan berhibur itu kita makin menjauh dengan Allah, atau dengan berhibur itu kita makin mendekat dengan Allah. Jadi bila memilih tajuk Mari Berhibur dengan Iman, sudah pasti tidak ada kesilapan kerana orang beriman, dia buat apa saja sepertinya dia nampak Allah. Kat mana nampaknya? Dia tahu Allah Maha melihat, dia tahu Allah Maha mendengar. Bukan seperti kita melihat apa yang ada di hadapan, terbatas, di belakang kita tak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi Maha melihatnya Allah, Maha mendengarnya Allah sampai ke dasar hati. So hati yang bagaimana, memilih hiburan yang bagaimana, itu kita bahaskan dalam 2 kali pertemuan. Dan kalau sahabat-sahabat ingat, kita berakhir dulu dengan surah Asy-Syu'ara ayat 224 hingga 227. Jadi sementara mengumpul sahabat-sahabat kita yang belum balik daripada surau, mungkin pagi Jumaat kan, imam kita membaca surah As-Sajadah. Jadi mungkin lambat sikit sebab subuh sekarang ni kalau di KL 6.25 pagi, Masya Allah. Okay? 6 pagi kita masih lagi boleh berqiyamul lail sebab kita belum mendengar azan subuh. Tapi orang memilih untuk ketiduran selagi belum dengar azan subuh. Rugilah malam Jumaat kita tidak hidupkan dengan ibadah, sangat rugi. Jadi berpagi-pagian untuk majlis ilmu, saya percaya yang rutinnya membaca Quran selepas subuh tak sempat nak baca Quran, tak apa. Kita berada dalam majlis zikir yang baik, kita rancang pula lidah kita ni nak mengulang-ulang Quran pada waktu yang mana? Sepanjang siang hari ini sebelum menjelangnya malam. Maksud hari ini ni, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Besok begitu juga, lusa tulat sampai ke akhir hayat kita, macam tu juga jangan ada hari tanpa Al-Quran. Jadi jom Ustazah bacakan mengambil barakah 1 huruf, kita dijanjikan 10 pahala, bukan 1 ayat.
Makin insya-Allah semoga semua yang mendengar boleh merujuk surah Asy-Syu'ara ayat 224 hingga 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. Surah Asy-Syu'ara ayat 224 hingga 227. Artinya, dan penyair-penyair itu, kita tahu dalam surah Asy-Syu'ara ni banyak menceritakan tentang kisahnya para penyair menulis syair-syair. Apa yang mereka tulis, salah ke orang bersyair ni, salah ke orang menulis, salah ke orang berpuitis, masya-Allah tak salah. Tapi jauh beza. Kami setiap hari menelaah kitab Latahzan, kita hampir setiap hari bertemu dengan syair. Bagus ke tak bagus, kita membaca syair-syair itu, mana orang yang beriman yang menukilkan sangat mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi orang yang hanya hebat dari segi tutur bicaranya, ilmu tata bahasanya, kan, dengan perhiasan ilmu sastranya untuk menulis, masya Allah, balaghah yang begitu tinggi, kita nak sebutkan macam mana, tapi tidak ada ketinggian iman kepada Allah, maka yang ditulis itu akan menjauhkan kita dengan Allah. Sebab itu kalau kita mendengar lirik-lirik lagu dan sebagainya, banyak memuja makhluk berbanding memuja Al-Khaliq. Sedangkan ada tak hiburan yang dengan berhibur itu kita makin terasa dekat dengan Allah. Tajuk yang Ustazah bacakan sebelum Ustazah membacakan surah Asy-Syu'ara 224-227 ni, ada satu tajuk kecil daripada tajuk besar yang Ustazah sebutkan, mari berhibur dengan iman. Tajuk kecilnya adalah menjadi mukmin pun sudah menghiburkan. Masya Allah, menjadi orang beriman pun sudah menghiburkan. Kenapa wahai orang-orang beriman sekalian, sahabat-sahabat yang disayang kerana Allah, dengan iman ni tak payah kita berhuha-huha, menari-nari, berjoget-joget, melompat-lompat. Apa sahaja yang datang dalam hidup kita, kita boleh respon dengan penuh ketenangan. Melahirkan rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah, di dalam rumahnya setiap hujung minggu ada parti-parti yang mengundang maksiat kepada Allah. Adakah itu menenangkan jiwa? Mungkin dia merasa seronok seketika cuma, tetapi setelah hiburan-hiburan yang menjauhkan kita dengan Allah itu berakhir, dia akan kembali kecewa, meronta-ronta jiwanya, merasa tidak terhibur lagi. Apa rahsia? Perhatikan, katanya terjemahan surah tadi, dan penyair-penyair itu diikuti oleh golongan yang sesat. Memuja-muja yang tidak betul, sahabat-sahabat dirahmati Allah, diikuti pula oleh orang yang sesat. Jadi orang sesat hanya diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi jangan sekali-kali kita menyesatkan diri kita sendiri. Panduannya ada, Quran dan hadis, tapi kita memilih kesesatan. Macam mana kita nak berjalan di atas track yang betul sampai menuju kepada doa-doa kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, itu menjadi kenyataan. Kata ayat ini, tidakkah kamu melihat bahawasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah dan mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Allah Allah. Terkadang demi penulisannya nak dibaca supaya orang rasa wow dengan apa yang dia tulis, mengembara ke sana sini, bercerita tentang gunung, bintang, bulan dan sebagainya, tetapi dia sendiri tak merasa syukur dengan makhluk yang dicipta oleh Allah dan tidak mencari siapa pencipta makhluk-makhluk tersebut. Kita bukan disuruh untuk mengagung-agungkan makhluk yang kita lihat, tetapi apabila kita melihat akan makhluk, kita teringat siapa di sebaliknya yang maha hebat, itulah dia Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha menciptakan. Kecuali penyair-penyair yang beriman.
Penyair beriman nampak gunung. Dia melihat maha besarnya kekuasaan Allah. Bahkan jauh lebih besar daripada gunung. Gunung ditarah akan habis. Allah Al-Hayyun, maha hidupnya Allah, tidak akan mati. Gunung sekarang orang dulu-dulu 100 tahun, 200 tahun dulu kalau dihidupkan, terkejut sebab banyak gunung-gunung yang telah habis menjadi hutan-hutan batu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi orang beriman memandang, Masya Allah, langit dipandang penuh keimanan. Berada di tepi lautan, memandang, melihat maha luasnya kekuasaan Allah berbanding lautan yang dipandang tidak berpenghujung, tidak berpangkal. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita nampak. Kemudian, kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh. Ini yang kita nak sebut, illalladzina amanu. Saya baca sekirat-sekirat tadi. Penyair-penyair yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Kan iman ni kena dibuktikan dengan amal soleh. Wa dzakarullaha katsira, dan banyak-banyak menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Subhanallah, sahabat-sahabat. Dan ingatlah, orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui. Yang melakukan kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Ustazah teringat live Ustazah malam tadi di page Datuk Ustaz Kazim Ilyas, menamatkan siri La Tahzan yang Ustazah bincangkan sebelum ini. Itulah tanda-tanda ketauhidan. Tanda-tanda ketauhidan ada 6 perkara yang dibahaskan dalam kitab tersebut. Ustazah terkesan dengan tanda-tanda ketauhidan nombor 5, yang mana disuruhnya kita bersyukur. Orang yang betul-betul menunjukkan, ya, Allah itu adalah Tuhanku, dan kita follow Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat. Antaranya dia membuktikan dengan cara syukur kita menjadi orang yang dizalimi, bukan menjadi orang yang menzalimi. Syukur kita menjadi orang yang dianiaya, bukan menjadi orang yang menganiaya. Ulama-ulama salaf yang terdahulu sampai berdoa, jadikan aku orang yang dizalimi ya Allah, jangan jadikan aku orang yang menzalimi. Anda faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Mengapa orang-orang alim, ulama-ulama hebat yang tinggi amal solehnya berdoa, wahai Allah, jadikan aku orang-orang yang dizalimi. Kita tak mungkin subuh-subuh pagi Jumaat waktu yang berkat ni kita nak doa, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang dizalimi. Minta maaf sahabat. Minta maaf, saya di hujung-hujung lagi ni, tak habis lagi batuk. Orang kata batuk 3 bulan ya. Sorry. Jadilah kita orang yang dizalimi. Pelik dah Ustazah ni, kenapa mengajarkan kita macam ni? Sebab Ustazah pinjam daripada kata-katanya para alim yang menyebabkan kita berfikir, sahihlah ya Allah, biar kita menjadi orang yang dizalimi daripada kita menjadi orang yang menzalimi. Orang yang dizalimi didekati oleh Allah. Allah takkan biarkan kekasihnya, yakni orang-orang beriman, dizalimi. Hari ni kita tak boleh balas. Kalau kita balas, makin berantakan, makin putus ukhuwah silaturahim. Kalau kita balas dengan kejahatan, kita tak meniru akhlaknya Nabi SAW. Betapa tinggi dan mulianya Nabi SAW diberi kejahatan, masih mampu membalasnya dengan kebaikan. Hatinya bersih, suci daripada dendam, daripada hasad. Maka kasih sayang bertebaran. Dan dengan kasih sayang inilah akan menjadikan cita-cita itu satu kenyataan. Itulah semua orang Islam, orang beriman bercita-cita untuk berkumpul kembali di dalam syurga Allah. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat, Ustazah memikirkan ada kesinambungan, ikatan dekat kata-kata yang Ustazah ulang semalam itu dengan ayat terakhir yang kita bahas hari ini. Itulah di surah Asy-Syu'ara ayat 227. Masya Allah. Sebab tu kita disuruh bersyukur dalam semua keadaan. Orang yang ditimpa musibah, kurang-kurang ya Allah Ustazah syukur rumah saya yang hanyut, bukan saya yang hanyut lalu saya mati. Syukur Ustazah rumah saya habis terbakar sehelai sepinggang, tapi saya masih hidup.
Kita pelik dengan orang macam ni. Sebab dengan hidup, dia masih boleh bertaubat, dia masih boleh menambah-nambah amal salihat. Hidupnya belum lagi berakhir hayat, belum lagi sahabat-sahabat. Jadi dia masih boleh menambah-nambah amal salihat. Allah hidupkan tu ada maksud, bukan untuk menambah dosa kepada Allah, tapi untuk menambah taat kepada Allah. Tetapi bayangkan orang yang menzalimi kita, orang yang suka buat kejahatan, orang yang menganiaya, mereka itu bukan lagi termasuk di kalangan orang yang dikasihi Allah, bukan orang yang dilindungi, dirahmati oleh Allah, bukan. Maka hidupnya suka menganiaya, menzalimi, dia takkan senang. Kita nampak je senang, tapi mereka sedang dalam keadaan yang sama sekali tidak terhibur hatinya. Ya Rabb. Jadi macam tu in one lah pagi ni. Ustazah ambil isi kitab ni sikit, Ustazah ambil isi kitab tu sikit. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Kita rasa tenang hati kita apabila kita terasa dipayungi, dilindungi oleh siapa? Yang maha pengasih, maha penyayang, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih admin surau An-Nur. Masuk dah dia. Itulah dia fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Sahabat-sahabat boleh bersama-sama untuk kita turut, subhanallah, menyumbang di pagi-pagi Jumaat ini untuk pengimarahan Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita lihat kepada penghibur sejati. Penghibur sejati. Kan kita nak tengok siapa sebenarnya penghibur sejati ni. Kita kalau lihat siapa yang dinobatkan saban tahun ada anugerah, siapa penghibur terbaik negara Malaysia ini, kita tak payahlah ambil tahu sahabat-sahabat, tak penting mana pun, langsung tak penting dalam kehidupan kita. Kalau cara mereka menghibur itu membuka aurat, bercampur antara lelaki dan perempuan, sudah jelas melakukan perkara yang mengundang murkanya Allah. Tapi buku ini karangan Ustaz Fahrul Muhammad Joy menyatakan kepada kita, berpandukan ayat Quran yang kita baca tadi, garis kasar untuk kita mengenal siapa penghibur sejati dan siapa pula penghibur ilusi. Antara penghibur sejati dengan penghibur ilusi, makna dia nampak apa semua, dia membayangkan kan, orang beriman dicintai Allah, tapi dia tak beriman pun, tapi dia tak buat pun amal soleh tu, dia tak buat. Maka disimpulkan ada 3 sifat. Sifat pertama, penghibur itu mestilah beriman. Masya Allah. Jadi kita nak masuk ke dalam bidang apa, nak jadi penghibur, nak jadi peniaga, nak jadi pendidik, nak jadi ahli politik, siapa sahaja sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerjaya yang kita suka, silakan. Tapi jadilah penghibur yang beriman, jadilah peniaga yang beriman, jadilah pendidik yang beriman. Begitu. Kalau kita kata, Ustazah, saya penghibur yang beriman, orang beriman takkan langgar perintah Allah. Orang beriman hanya buat apa yang Allah perintahkan dan terus tinggal apa yang Allah larang. Ini orang beriman. Ciri yang kedua penghibur sejati ini adalah orang yang beramal soleh. Macam mana kita nak mendakwa kita sedang beramal soleh, sedangkan ketika kita menghibur, berapa orang yang tinggalkan solat fardunya? Berapa orang yang berpegangan tangan, yang duduk bersebelah-sebelahan antara lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri, bukan mahram? Berapa orang sahabat-sahabat dirahmati Allah ketika azan berkumandang tak rasa bersalah, menari-nari, berjoget-joget? Adakah itu amal soleh? Tidak. Kemudian yang ketiga, ciri penghibur sejati ni adalah banyak menyebut nama Allah dengan berzikir. Banyak menyebut nama Allah dengan berzikir. Masya Allah. Sebab itulah bila disifatkan tadi, Quran menyatakan, Ustazah pun baca satu persatu, illal ladzina amanu, orang beriman, wa amilus salihat, beramal soleh, wa zakarullaha katsira, dan menyebut Allah dengan banyak. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Jangan menyerupai orang kafir sahabat-sahabat dalam kita berhibur. Allah, Ustazah ni asyik syurga neraka, Allah sayang tak sayang, awak tu belum tentu lagi Allah sayang. Betul, kerana tidak ada cop mohor dekat dahi kita. Ini ahli syurga, itu ahli neraka. Tak payah kawan dengan dia, tidak mungkin pernah kita jumpa, tak ada.
Tapi panduannya jelas, dalam berhibur jangan menyerupai orang kafir. Mereka menghalalkan segala cara hiburan, percampuran lelaki dan perempuan, berminum-minuman sampai bermabuk-mabukkan. Tak kisah dah suami orang, anak dara orang, semuanya kan dipeluk pinggang, menari-nari sampai kadang-kadang hilang sementara akal yang sehat, ingatan untuk kembali kepada jalan-jalan Allah. Maka sahabat-sahabat, buku ini menyatakan mereka ini perlu kita ingatkan tentang larangan. Jangan menyerupai orang kafir dari segi berpakaian, dari segi tingkah laku, fashion, rambut dan lain-lain. Sebab Nabi SAW mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, hatta cara berhibur meniru-niru cara orang-orang kafir, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka jadilah dia daripada kalangan kaum itu. Kita nak berhibur kan, nak berholiday, nak berkumpul anak beranak kan, kita nak ubah orang lain payah, nak ubah cara berhibur negara Malaysia payah, nak berhibur cara negeri kita sambut hari kebangsaan, sambut hari tahun baru contoh kan. Kenapalah Ustazah stres, kenapa pemimpin negeri saya, Ustazah kenapa di kampung saya hiburan joget lambak dan sebagainya contoh. Kita nak ubah orang memang sukar sahabat-sahabat, sukar. Tapi mulakan dengan ubah diri kita, mulakan ubah dengan berubahnya diri kita kepada jalan-jalan yang baik. Pengharapan besar kita, kebergantungan kita kepada Allah adalah untuk mengajak masyarakat kecil, yakni negara kecil dalam rumah tangga kita itu berubah memilih hiburan-hiburan yang Allah cintai, yang Allah suka. Jadi apa lagi ibu-ibu dirahmati Allah, di rumah kita ada cara hiburan, TV-nya saja separuh dinding. Apa yang kita buka pagi-pagi macam ni? Apa yang kita dengar waktu menjelang maghrib senja? Apa yang kita pandang saat orang lain sedang tidur? Movie jenis macam mana yang kita tonton? Kita kata hiburan kita tak hiburan cari Islam, tetapi hiburan yang dihidangkan oleh orang-orang kafir, itu yang kita merasa lazat dalam berhibur. Kat mana nafsu kita? Kita larikan, kita arahkan, kita tujukan sahabat-sahabat, akui bahawa kita sedang meniru caranya orang-orang kafir. Tapi terkadang bila ditegur perkara macam ni marah. Okey, dia nak jiwanya tenang, merasa lapang, dekat dengan Allah. Tapi bila nenek atuk buka zikir-zikir dekat dalam TV, selawat-selawat yang melembutkan hati, menyejukkan jiwa, marah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahkan lari masuk dalam bilik. Tak apalah skrin yang besar tu aku tak boleh nak conquer, pakailah handphone aku ni, boleh tengok YouTube. Nanti nak sambut hari jadi, ikut lagi caranya orang kafir. Nanti perkara-perkara yang nak berhibur holiday, ikut lagi caranya orang kafir. Takkanlah tengah nak holiday 3 hari 2 malam ni pun sibuk solat jemaah lah apalah. Macam mana nak sempat? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebenarnya yang boleh ubah diri kita dengan izin Allah. Dan Allah bantu permudahkan bila mana Allah melihat kesungguhan kita untuk berubah. Doa tanpa henti. Akhirnya bila anak-anak kita melihat, wah hiburannya ibu dan ayah selepas waktu maghrib mengaji Quran dulu, baru menghidangkan makan. Contoh, subhanallah, setiap pagi hujung minggu, apa cara hiburannya? Sebuah keluarga. Ini adalah masyarakat, yakni negara kecil yang kita adalah nakhodanya ibu dan ayah. Kan? Handphone di hujung jari anak-anak. Semua. Kita tidak menetapkan peraturan. Kita tak kata dalam keadaan 24 jam, handphone ayah beli, laptop mama hadiah. Kan? Jangan sampai ibu dan ayah tarik balik nikmat yang itu kerana kamu menyalahguna. Faham anak-anak muda, anak-anak kecil kita nak tengok kartun, nak tengok itu, faham. Tapi jangan melampau-lampau sampai dipanggil oleh ibu ayahnya, mata masih tertancap dekat skrin handphone. Dia ajak makan bersama-sama, yang remaja masih duduk dalam bilik. Dia ajak ziarah keluarga setelah boleh rentas negeri sebagainya, tak mahu sebab nak duduk bersama handphone. Kita kalau orang beriman, saat naik dalam kereta ni, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, pun boleh terhibur. Kenapa? Dari KL nak menuju ke kampung halaman di Kelantan,
Berapa banyak kehijauan alam yang kita boleh berhibur dengan anak-anak. Dulu kecil-kecil ayah menoreh getah. Apa getah tu ayah? Tu tepi jalan tu semua pokok getah lah tu. Pokok getah ni ada biji dia. Kan itulah ayah bermain-main dulu. Bukan macam kamu sekarang ni. Cerita itu merupakan satu hiburan. Dalam perjalanan singgah R&R sekejap, kita tahu dah untuk menuju next R&R ni 50 km. Dalam tempoh 1 jam ni no handphone. Letak semua handphone kat depan. Sebab kita orang dewasa yang dah berpengalaman beratus kali dah lalu kat situ, kita tahu mana kawasan ladang kelapa sawit, mana getah, mana sawah padi. Kesian anak-anak kita hari ni dalam kereta perjalanan 7-8 jam masih handphone dan akhirnya tak tahu mana kelapa sawit, mana pokok getah, mana sawah padi. Sampai ustazah terfikir 100 tahun, 50 tahun, hatta walaupun 20 tahun akan datang, kita nak fikir mereka ni dapat tak generasi akan datang ni kenal mana pokok getah, mana kelapa sawit. Sila hari bulan semuanya kita import dah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa import ustazah? Kita ada kelapa sawit, kita ada getah, kita ada sawah padi. Itulah dia ketamakan. Sendiri ada tapi kita mengambil yang di luar, tak memanfaatkan. Orang Melayu, orang Malaysia makin bermalas-malasan. Wa na'udzubillah min zalik. Kita tak mau macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita tak nampak itu sebenarnya semua adalah hiburan. Mendengar cerita anak-anak. Ayah nak tahu semalam cikgu kakak itu hiburan. Sebab bila ada respon yang baik, tak apa cikgu kakak marah tu mesti ada sebab. Kalau kakak tak buat noti dekat sekolah, takkanlah cikgu nak marah macam tu. Kan cikgu tu tak ada niat lain. Kalau kat rumah mak ayahnya adalah ibu dengan ayah. Tapi kalau dekat sekolah adalah cikgu. InsyaAllah cikgu kan cikgu. Cikgu tak buat silap. Kita cara nak mendidik anak-anak. Dalam hati ni, ya Allah, semoga cikgu yakni pendidik kepada anak-anakku adalah orang yang beriman. Itu hiburan cara Islam yang diredai oleh Allah, sahabat-sahabat. Jadi jangan menyerupai orang kafir. Apa yang orang kafir buat, kita pun seronok. Masukkan dalam media sosial. Kita rasa anak kita dengan pakaian yang menjolok mata, sambut hari kelahiran dah tak ubah cara macam orang kafir, sahabat-sahabat. Kita pula yang sharekan dalam media sosial. Sebab kita rasa rugilah gah macam ni kita tak tunjuk dekat orang. Kat mana cara kita berhibur sebenarnya, sahabat-sahabat? Allahu Akbar. Jadi buku ini memberi juga panduan kepada kita gaya orang beriman dalam berhibur. Perhatikan 5 hiburan orang-orang beriman. Masya Allah, semoga ustazah dapat habiskan ya. 5 hiburan orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pandang, kalaulah subhanallah sekejap ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pertama sekali berhubung dengan Allah. Macam mana kita nak berhibur? Dengan cara berhubung dengan Allah. Hanya dengan solat. Hati orang-orang beriman sudah terhibur. Macam mana dengan solat hati orang beriman sudah terhibur? Ya Rab, sehari semalam Allah wajibkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Orang beriman cukup terhibur dengan dating yang sehari semalam 5 kali dengan Allah. Tapi kalau orang tidak beriman, Masya Allah, kan anak-anak muda kita, hok pagi tadi jumpa dah boyfriend dia dekat sekolah. Balik sekolah, mak ayah suruh pergi tuition, dia pergi dating sekali lagi. Nanti maghrib tak balik lagi, dating lagi. Masya Allah, berpegangan tangan, minum-minum. Masya Allah, belum kahwin dah pamabi semua keluar. Pelik kita, kan? Ditipu habis ibu dan ayahnya. Malam hari, dating lagi. Sehari 5 kali tak puas. Orang beriman, dia ternanti-nanti, aku nak keluar ni, satgi Zohor aku kat mana? Ni aku balik, bang, nanti kita balik lambat ke balik cepat? Dah kenapa tanya? Taklah kalau balik lambat, nak bawa telekung. Takutlah nanti tak tahu kita singgah kat mana. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pertama dengan solat. Nabi SAW menyebutkan, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Dijadikan solat itu penyejuk mataku. Dijadikan solat itu penyejuk mataku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah? Orang dulu-dulu para salafus salih, bila dalam solat tu khusyuknya sampai dia tak teringat benda lain. Ustazah Zai malu nak bercakap perkara macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa? Kita tak merasa lazat dengan solat seperti mana orang-orang yang beramal salihat pada dahulu-dahulu kala. Kan kita terasa deep. Ustazah Zai selalu bagi contoh bila kita terbaca dalam satu WhatsApp yang sihatlah orang sebar-sebarkan. Bila ditanya kepada seorang syekh, bagaimana hubungan orang dulu-dulu dengan Al-Quran? Syekh menjawab, tak ubah seperti hiburan, tak ubah seperti hubungan orang sekarang dengan handphone. Ustazah baca caption tu sahabat-sahabat dekat handphone. Kan? Bila ditanya kepada seorang syekh, bagaimana hubungan orang dulu-dulu, yakni orang beriman dulu dengan Al-Quran? Jawapannya tak ubah seperti hubungan orang sekarang dengan handphone. Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Anda tak rasa ke, ya Allah? Dan tu juga ustazah ketepikan handphone. Ya Allah, betul dah apa yang dia cakap. Sama ketika ustazah menelaah buku ini, kitab ini, sahabat-sahabat, ustazah seorang penulis. Bila kita memahami, ya Allah, sudah pasti sebagai penulis aku nak orang baca buku aku. Kan? Orang beli dan beli, simpan di rak-rak rumah mereka. Letak dekat rak buku. Bahkan dikongsikan dengan ramai orang. Hari-hari mengulang-ulang baca. Lagi ulang baca, lagi kita bangga, lagi kita seronok. Tetapi seandainya dengan tulisanmu, wahai penulis, dengan tulisanmu orang leka membaca syoknya novel ni, baca sampai baca lagi. Azan zuhur berkumandang dari tadi tak solat-solat. Japlah ibu kakak nak habiskan novel ni. Japlah ayah kakak tengah seronok baca ni. Seandainya seorang penulis menjadi asbab orang lain leka untuk menyembah Allah, tinggal solat, tinggal Al-Quran semata-mata nak membaca hasil tulisannya, si penulis yang beriman sanggup untuk membakar buku-buku tersebut. Jadi ustazah kata, ya Allah, terasanya aku dengan artikel yang aku baca ni. Maka kalaulah handphone boleh melekakan kita dengan solat, dengan Al-Quran, sahabat-sahabat, sanggup tak kita membakar handphone kita ni? Sebelum asbab semua itu kita dibakar dalam api nerakanya Allah. Macam mana kita nak terjemah kata-kata seperti ini kepada anak-anak muda kita? Sebab kita yang tak berapa nak muda, orang tua pun dilekakan dengan handphone juga. Akui sahabat-sahabat. Adakah ini cara orang yang berhibur dengan iman? Tidak. Jangan dilisan kata saya berhibur dengan iman lah ustazah. Sebab tu handphone sentiasa kat tangan saya. Satu grup demi satu grup bercerita kebaikan. Ada orang kata, ustazah, saya suka baca Quran pakai handphone, tak pakai mushaf Quran 30 juzuk ni. Okey je, boleh. Tapi tengok kekuatan, kekentalan iman kamu. Kita ada rak Quran dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau jemaah umrah saya baca Quran dekat handphone, saya akan datangi dia, Kak, gunalah Quran wakaf ni. Kita baca dapat pahala, orang yang mewakafkan dapat pahala. Kenapa saya anti ada Quran di sisi? Mereka ada Quran dalam beg mereka, tapi mereka tak baca Quran mengikut yang orang wakafkan, yang kita beli dengan duit kita sendiri. Kenapa pakai handphone? Kenapa ustazah marah pakai handphone? Kita kenal diri kita, sahabat-sahabat. Kita tak berbicara sangkut jam dalam kereta, mana ada Quran dalam kereta. Contoh, kita sambil menunggu kawan kita lambatnya ni, daripada tak ada buat apa, aku buka lah Quran dekat handphone ni. It's okay. Tapi maksud ustazah kat rumah, dekat dalam masjid, yang rak Quran sebelah kita boleh capai, masih guna handphone. Kenapa ustazah tak galakkan sahabat-sahabat? Sebab mengaku dengan kekuatan. Masuk pula benda hijau ni, baca WhatsApp dulu. Masuk pula benda biru F ni, bacalah status Facebook dulu. Subhanallah sahabat-sahabat, akui. Jadi nak baca Quran satu muka, jadi sebaris ayat, lupa segala dah. Baca status Facebook dulu, baca WhatsApp yang masuk dulu. Sahabat-sahabat, itu ustazah. Okay, anda mungkin tidak begitu. Jadi ustazah kenal kelemahan diri ustazah, ketepikan handphone, baca Quran. Aku target 2 muka surat, selagi tak selesai 2 muka surat, no handphone.
usahakan begitu. Sebab kita kenal diri kita. Orang boleh kata, wah tudung kau labuh, mesti baca Quran sehari 1 juzuk. Sahabat-sahabat kita yang tahu, tudung je labuh. Tapi aku kalau baca Quran dekat handphone, memang tidaklah 2 muka surat. 2 ayat baca dah WhatsApp masuk. 2 baris baca dah nak tengok Facebook pula. Lebih baik kita ada disiplin diri kita sendiri. Itu cara orang beriman berhibur dan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Kedua, bergaul dengan manusia. Hiburan orang beriman ni subhanallah adalah bergaul dengan manusia. Subhanallah sahabat-sahabat, kalau anda selalu follow Ustazah Zai, apa yang Ustazah selalu cakap? Nak masuk syurga ni tak syok kalau seorang-seorang, sahabat-sahabat. Nak masuk syurga ni susah kalau seorang-seorang. Nak masuk syurga insya-Allah senang, mudah dengan kita berjamaah, dengan kita berukhuwah, dengan kita bersilaturahim. InsyaAllah mudah nak masuk syurga. Seorang-seorang kita duk wirid, Ustazah saya tak nak dah duduk dekat taman perumahan saya ni, banyak orang kaki mengumpat. Saya nak hijrah duduk dekat puncak Gunung Jerai seorang-seorang. Saya nak berhibur cara saya, yakninya saya nak berzikir 10,000 sekali. Saya solat dengan khusyuk. Orang panggil kenduri, kendara, mati sakitnya orang tak pergi ziarah. No, aku nak duduk sini, aku nak bertapa sampai ke akhir hayat aku. Adakah itu orang yang berhibur dengan iman? Muslimin muslimat dirahmati Allah, tak. Kita disuruh selain berhubung dengan Allah, kita disuruh bergaul dengan manusia. Apabila hati tenang, hasil berhubung dengan Allah, tadi tu yang pertama, maka ketenangan itu akan tersebar dan melebar apabila kita berhubung dengan manusia. Orang yang tadi first berhubung dengan Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, solatnya tak tinggal ketika bersendirian, ketika di dalam rumah. Bila dia bermusafir, holiday 3 hari 2 malam, 30 hari tinggalkan rumah, duduk dalam kelompok yang macam mana pun, orang solat ke tak solat ke, bila dia dengar seruan hayya ala solat, dia akan ajak, jom dah azan dah ni, kita solat. Orang buat bodoh je tak nak solat dengan dia, dia tetap solat. Ini orang yang berhubung dengan Allah. Dia tahu setiap hari dia mesti baca Quran. Atas motor, dalam kenderaan, duduk dekat hutan, Quran mesti baca setiap hari. Ini orang berhubung dengan Allah. Jadi bila dia berhubung dengan Allah, merupakan satu hiburan dia. Bila dia berhubung, bergaul dengan manusia, lisannya akan diarahkan ke arah itu. Kita daripada tadi ni duk baca WhatsApp, duk tengok majalah, duk baca itu, baca ini, Quran tak baca lagi. Jom kita buat satu halaqah kecil, kita baca surah Yasin, hadiahkan kepada orang-orang yang kita sayang. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan menjadi pencetus. Sebab hari-hari kita berhubung dengan Allah dengan amal solihat. So bila kita dijumpakan dengan kelompok macam mana, kita akan menjadi pencetus untuk satu halaqah, satu kumpulan menjadi kebaikan, lalu berhubung dengan Allah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita sebutkan bagaimana nanti akan terpancar kasih sayang, bagaimana nanti akan membentuk sikap atau tutur kata yang menghiburkan. Siapa sahaja bersama orang yang pandai berhubung dengan Allah, terbentuk hiburan yang dicintai oleh Allah. Bila dia bergaul sesama manusia, guraunya menjadikan orang tersenyum, ketawa, sahabat-sahabat. Tapi jangan melampau-lampau. Walaupun dengan bergurau, Allah tak reda gurauan itu disulami dengan penipuan, reka-rekaan. Nak bagi orang syok dengar cakap dia, main auta sahajalah, lari segala fakta. No, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi orang akan rindu akan kata-katanya, orang rindu akan senyumannya, akan tingkah lakunya. Siapa yang dirindui itu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Rasulullah kalau orang jumpa sahabat-sahabat, Masya Allah, itu yang mereka gambarkan sebagai wajahnya ibarat bulan purnama, bahkan lebih bercahaya. Subhanallah, senyumnya, giginya bersinar. Kita nak sebut Allah, kita kalau senyum macam mana pun orang tak berapa happy, tak masuk ke dalam hati. Tapi bayangkan bila kita bergaul dengan manusia, ada masalah,
kita jumpa seorang manusia yang bergaul sesama manusia kerana cintakan Allah, kita jadi, Allah kak, saya belum cerita lagi masalah saya ke akak, tapi hati saya sejuk dah bila jumpa akak. Ada tak orang-orang yang macam tu, menenangkan jiwa sahabat-sahabat? Belum bercakap lagi, baru pandang wajahnya, baru berada di sisinya, kita dah tenang. So yang mana kawan-kawan kita yang kita boleh gauli menimbulkan ketenangan, kesenangan? Jangan pilih-pilih kawan. Bila kita berkawan, bermusafir bersama, sahabat-sahabat kita kenal dah, oh aku dengan orang macam ni tak boleh duduk lama sangat ni, dengan aku berdosa sekali. Tapi kalau dengan orang macam ni, kita nak cantum eratkan ukhuwah hubungan, ziarah selalu. Sebab setiap kali bertemu dia, ada je nasihat-nasihat kebaikan. Inilah bergaul dengan manusia yang merupakan hiburan dalam Islam. Subhanallah. Ketiga, berinteraksi dengan alam ciptaan Allah. Berinteraksi dengan alam ciptaan Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat, orang beriman akan terhibur hanya dengan melihat ciptaan Allah. Hanya dengan melihat ciptaan Allah, dia boleh merasa terhibur. Timbul perasaan terhibur tatkala melihat pantai yang putih bersih, bukit bukau yang menghijau, laut yang membiru, dan air sungai yang mengalir jernih. Kan sahabat-sahabat, sebab tu ada orang hobinya suka hiking. Salah ke? Tak salah. Tapi sampai kat sana, engkau bermaksiat ke? Oh, berselfie-selfie suami orang dengan isteri orang, berpakaian yang begitu ketat. Habis tu Zaza takkanlah hiking nak pakai telekung pula. Tidak, kita tak suruh macam tu. Tapi jangan melampau-lampau. Subhanallah, saya suka swimming Ustazah. Dalam kita swimming, walaupun macam mana pakaian muslimah pun, bila kita naik daripada air, mata-mata orang lelaki yang bukan mahram kita memandang, kita kata pakaian muslimah, tapi mereka nampak tak bonjolan-bonjolan di tubuh kita kerana basahnya air yang melekat di tubuh orang perempuan. Masya Allah sahabat-sahabat, itu antara angan-angan lah Ustazah yang tak tahu bila lah akan tercapai. Oh, teringinlah nak swimming macam orang lain, ya Allah. Kalaulah kita dapat buat satu undang-undang tempat percutian ini. Malam tadi saya live dengan Dai Ahmad tu, dia cakap macam tu. Dia tak tahu, dia kata kalau dia jadi YB, saya nak cakap dah, kalau saya jadi PM. Sekarang PM dah Puan Muzayyanah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, belum PM yang sebenar lagi. Tapi Allah tak letak kita dalam kedudukan itu. Allah tahulah, ini kalau jadi PM lagi hancur ni kot. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya, kalau kita ada kuasa, kita boleh buat. Okey, pusat percutian yang ini, keluarga boleh datang ziarah. Tapi swimming pool, hari Isnin hanya untuk lelaki. Hari Selasa hanya untuk perempuan. Bila waktu perempuan, ibu-ibu bawa anak-anak perempuannya. Orang lelaki ada satu ruang, boleh bergaul, bersembang-sembang di tempat lain. Ya Allah, bestnya sahabat-sahabat kalau dapat buat macam tu. Sebab kita orang perempuan pun teringin benda-benda macam tu. Kan? Semua, hujung-hujung minggu, besok, lusa, kita nak cycling. Bagus, riyadhah ini juga adalah sunnah. Tapi kenapa mesti dengan pakaian yang terlampau menjolok mata, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sekali lagi Ustazah ulang, bukan suruh exercise pakai telekung. Kan sahabat-sahabat? Bukan suruh pakai serban, pakai jubah. Itu pun orang kata ni sihat ke tidak ustaz ni. Kan? Jadi kita pakai cukup sebagai keselesaan kita. Dan tidak menafikan orang beriman kepada Allah, pakaiannya tidak meniru-niru cara orang barat. Sahabat-sahabat, kita yang buat. Jadi kita design cara anak-anak kita hujung minggu nak pergi holiday macam mana sebulan sekali. Nak pergi exercise macam mana bila keluar rumah. Kita yang buat dia. Jadi kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh letakkan agama dalam setiap inci kehidupan, kerana udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi bila kita berinteraksi dengan alam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba lihat bagaimana suara alam ni adalah merupakan muzik yang terindah. Muzik terindah kerana keaslian dan kesucian tanpa dicemari oleh sebarang bunyi ciptaan manusia. Macam mana bunyi burung, macam mana bunyi air terjun yang jatuh, semuanya adalah muzik yang asli yang Allah ciptakan. Orang beriman merasa terhibur. Subhanallah. Sebab itu mereka boleh berinteraksi dengan alam ciptaan Allah.
sehingga melahirkan zikir-zikir, kalimah-kalimah yang indah di lisannya setiap kali matanya melihat. Subhanallah, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Ini baru pentas dunia, ya Allah. Kalau aku dijemput masuk ke dalam syurga, yang sebelum masuk ke dalamnya didahului dengan tak tahu berapa juta hektar taman-taman syurga, yang lalu di atasnya penuh dengan kewangian, walaupun ratusan tahun sebelum sampai masuk ke dalam syurga itu. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Maka kita takkan terpesona dengan hiburan-hiburan dunia yang sementara. Kita berhibur, pergi clubbing malam-malam. Ada kan manusia macam tu? Balik rumah, sahabat-sahabat, adakah merasa terhibur semula? Tak. Saya pergi holiday, Ustazah, hilang sekejap release tension, hilang masalah saya. Berada kat puncak gunung, hanya aku dan dia. Contoh kan. Balik rumah, berpisah dengan dia dan gunung. Kita takkan nak bawa balik gunung ke rumah kita. Kembali resah gelisah. Kesian. Kerana orang memilih hiburan yang bermaksiat kepada Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat. Jadi kita tengok lagi katanya Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu indah. Dia suka pada keindahan. Salah ke saya nak pergi Turki, nak tengok musim bunga? Tak salah, jangan minta duit saya, sudahlah. Macam tu kan, sahabat-sahabat. Sebab kita mampu, apa salahnya? So jangan kalau kita tohmah orang tu pergi holiday sana sini, berapa ribu pula habis. Seandainya dengan keholidayan itu mampu membentuk iman, sahabat-sahabat, itu holiday yang sihat. Masya Allah. Tetapi lagi berholiday sampai dekat negara orang putih, dengan dia jadi orang putih. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, walaupun dia hitam, sampai kat negara orang putih, dia jadi orang putih sekali. Masih hitam lah, tapi cara pakainya, cara cakapnya, solat entah ke mana, kan. Ada juga orang yang suka holiday luar negara, sebab dekat Malaysia ni ramai sangat orang mengutuk mengata, Ustazah, saya nak pergi holiday bulan Ramadan pun tak dibaginya. Kan? Ada sebab lah orang tegur. Ini asal Ramadan, pindah duduk luar negara. Asal Ramadan, pindah duduk luar negara. Kenapa? Senang siang-siang nak makan, tak ada siapa yang kacau. Sahabat, saya bukan mereka-reka cerita. Berlaku perkara ini dalam keadaan hidupnya orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya. Tapi menafikan bahawa puasa yang kita tunggu-tunggu orang beriman, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa Nabi ajar kita doa macam ni? Supaya kita merasa tertunggu-tunggu akan datangnya Ramadan. Tapi orang tak beriman, alah, tak lama lagi nak puasa, macam mana aku nak meniaga cendol ni? Allah, Allah, Allah. Sebut Allah, tapi tak seronok dengan apa yang Allah perintah. Kan pelik? Yang keempat, melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, termasuklah tadi kita cerita tentang solat, puasa, sahabat-sahabat, zakat, haji, berjihad, berkata-kata yang baik, menutup aurat. Masing-masing yang amal solehat kita sebut ni, saat kita melaksanakan perintah Allah, masing-masingnya kan, dengan solat ada kesan pada hati apabila dilaksanakan. Dengan puasa, apa hikmah antara puasa tu disyariatkan kepada kita? Mu yang hari-hari makan, seolah-olah hidup untuk makan, dalam Ramadan Allah paksa sekejap, berlapar, dahaga. Di sana ada saudara-saudaramu yang tak cukup makanan, yang mati kebuluran, sahabat-sahabat. Allah, kita duk kata, ada hikmah rupanya zakat. Ya, duit kamu yang bersusah payah cari. Tapi kenapa kena asingkan satu bahagian? Sikit je kalau zakat, bukannya 25%, 2.5%. Bukan banyak mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saat kita menunggu-nunggu, Allahu Akbar, mengagihkan kepada mereka, melihat senyuman mereka, memberi bahagia dengan RM100 yang kita hulur kepada mereka, lepas nak beli 2-3 kampit beras, makanan untuk sebulan 2 satu keluarga. Contoh, kita telah mengukir senyuman bahagia. Percayalah, Allah akan memberi bahagia ke dalam hatimu. Setiapnya haji, Masya Allah, kita berkumpul dengan siapa? Ustazah, saya dapat panggilan haji, tahniah lah kak. Tapi tak seronok Ustazah, saya pergi seorang-seorang je Ustazah. Tak ada orang, saya daftar tu buat rayuan,
dengan semua kawan-kawan saya, tapi seorang pun tak dapat. Saya seorang dapat. Saya tak nak lah Ustazah, rasa macam nak tarik diri. Allah bagi rezeki nak tarik diri, kenapa? Dalam haji bukan kita jumpa orang kampung kita saja sahabat, kita jumpa seluruh orang Islam satu dunia. Sebab tu kadang-kadang Ustazah ada usik jemaah umrah Ustazah, janganlah asyik duduk dengan orang yang bertelekung putih tu saja kat sana. Kalau tak ada soft yang memuatkan ruang tubuh kita ni, tak apa sembahyang celah-celah orang Turki, sembahyang celah-celah orang India, tak apa. Nanti kat hotel kita jumpa lagi kawan sekampung sebilik kita tu. Lah Ustazah, nanti tak reti nak cakap apa. Acik duduk je, nanti tiba-tiba reti juga. Macam mana reti? Subhanallah, manusia. Bahasa tubuh, memek muka, orang insya-Allah boleh selesa walaupun tanpa bahasa. Ini ajaibnya kekuasaan yang Allah aturkan untuk manusia. Nanti balik-balik, saya teringat Ustazah kawan Pakistan saya. Kawan dengan Pakistan? Macam mana boleh kawan dengan Pakistan Kak masa buat umrah? Sebab masa tu saya ingat lagi Ustazah, saya lapar. Tiba-tiba saya doa, ya Allah, hai aku nak balik bilik ni. Takut nanti aku tak dapat masuk pula orang ramai ni. Tiba-tiba orang Pakistan sebelah hulur dia punya roti tu kat saya. Sampai sekarang saya tak boleh lupa. Allah Ustazah, ajaibnya orang duduk dekat Mekah, Madinah ni. Betul, Allah nak tunjuk. Dengan haji tu sahabat-sahabat kita merasa terhibur. Dengan ibadah umrah tu kita merasa terhibur. Subhanallah. Begitu juga apabila kita menjalankan peranan yang dipikul oleh syariat kepada kita. Apa yang ditetapkan, apa yang difardukan, apa yang disyariatkan kepada kita, just do it. Jangan banyak cakap. Jangan stop. Dah 2 tahun dah aku jadi hamba Allah yang solehah ni, tak ada apa-apa pun perubahan dalam hidup aku. Jangan stop. Jalan terus. Tanpa anda sedar, di situ jiwa anda akan terhibur. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebutkan apa? Apabila melaksanakan perintah Allah, orang beriman akan terhibur. Kerana hal itu dirasakan kehendak kekasihnya. Jika kekasih yang menyuruh, Allahu Akbar, Subhanallah, orang beriman kekasih Allah. Kita nak dikasihi, dicintai oleh Allah. Mana mungkin lahir kesempurnaan cinta dengan bertepuk sebelah tangan. Kan sahabat-sahabat, kita je cinta dia, dia tak cinta kita, tak syok sahabat-sahabat. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, tak apalah kita kahwin dengan orang yang kita tak cinta, asalkan dia cinta kita. Tu macam mana pula tu Ustazah? Bila dia cinta kita, apa yang kita mahu dia akan turuti. Tapi kita je cinta dia, dia tak cinta ke kita, itu sakit sahabat-sahabat, payah. Kita je yang mengending-ending, kita je yang tergedik-gedik, itu bahasa mudahnya. Masya Allah. Kan? Hatta selepas kahwin, kena kahwin paksa, kan dia dah ada cinta hati lain, kena kahwin dengan kita. Ya Allah, susahnya nak membentuk cinta. Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat, mencintai orang beriman. Apa usahanya orang beriman? Dalam berhibur tu mengikut apa yang kita sebut tadi. So kita nak meraih cintanya Allah. Perhatikan, apabila melaksanakan perintah Allah, orang beriman akan terhibur. Buat perintah Allah, orang beriman tak rasa stres, tak rasa berat. Nak puasa ni dia tertunggu-tunggu. Macam orang nak, kalau kita kata, Ustazah, boyfriend saya yang dah lama terpisah, duduk overseas, dia nak balik ni bulan Ramadan ni, 1 Ramadan. Mu tunggu boyfriend tu, tunggukan main. Ramadan mu rasa sakit pula nak jumpa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi orang beriman akan terhibur bila mendapat syariat perintah daripada Allah. Kerana hal itu dirasakan dia sedang melaksanakan kehendak kekasihnya. Sahabat, apa khabar sang kekasih? Para kekasih yang sedang berkasih-kasihan, apa khabar anda? Kan di lisan biasa disebut, lautan api sanggup ku renangi. Bukan main sahabat-sahabat, sehidup semati. Ternyata malam tadi jiran saya, ni bahasa mudah nak cakap, suaminya mati, hari ni isterinya masih berada di rumah. Tak ada pun kita yang bila bercinta sehidup semati, sanggup lautan api, sanggup ku renangi. Tak. Cuma maksud nak ceritakan, itulah dia cinta. Bila diperintahkan oleh sang kekasih, itulah Allah,
yang mencintai kita, kita rasa bahagia. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau izinkan aku solat. Sebab ada ramai orang yang dipanggil hayya ala solat, tak rasa nak solat pun. Kita pelik, ustazah rumah di sebelah masjid, takkan tak dengar azan, takkan tak tahu, takkan tak faham yang aurat ni wajib ditutup. Dia tak rasa lazat menunaikan perintah kekasihnya. Orang beriman cukup merasa lazat bila diperintahkan oleh sang kekasih. Belum habis cakap lagi terus buat dah. Belum habis cakap terus buat. Sebab dia tahu dah apa yang dia kena buat. Ini tengok anak-anak kita yang taat. Ustazah yang sulung tu Alhamdulillah penyejuk kalbu ustazah. Belum suruh dah datang kat kita picit kaki kita. Nanti pergi dapur tengok pinggan dah clear, dia tolong basuh. Tapi kalau yang bongsu tu ustazah, ya Allah, macam tu kan kita. Kena suruh, dah suruh pun tak nak buat. Allah melihat sahabat-sahabat. Orang yang macam mana? Yang dia tahu perintah Allah ni aku kena buat. Larangan Allah ni aku kena tinggal. Subhanallah, sudah pasti Allah kasih. Allah akan berikan hiburan hati kepada dia, tenang jiwanya. Bukankah sahabat-sahabat, jika kekasih yang menyuruh, apalagi yang hendak disusahkan? Bahkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah baru balik daripada utara kan. Ustazah, saya nak jadi tim khidmat ustazah. Ustazah, apa yang ustazah nak saya boleh tolong. Ustazah cakap je ustazah nak saya tolong apa. Hati ustazah kata apa? Kerana cinta, kerana suka. Cuba kalau yang ustazah hadirkan diri tu adalah orang yang tak suka. Kita cakap, kak tolong bawakan beg saya. Mengada-ngada, beg pun tak boleh nak bawa sendiri ke? Itu berlaku. Sama hubungan kita dengan Allah sahabat-sahabat. Kerana kita kenal siapa Allah yang maha mentadbir seluruh alam ini, yang memberi oksigen, tarik nafas, kita tak boleh beli kat mana-mana Allah. So kita cinta kasih kepada Allah, nak jumpa lagi di dalam syurga nanti, nak tengok wajahnya Allah. Layak ke tidak? Tanya diri dulu, layak ke aku nak bertemu dengan Allah? Sahabat-sahabat, Allah suruh, itulah yang paling aku malas nak buat. Allah suruh tinggal, itulah yang paling aku syok nak buat. Faham sahabat-sahabat? Maka kita cari. Begitulah gembira sekali hati Saidina Abu Bakar apabila diajak berhijrah oleh Rasulullah. Abu Bakar cinta kepada Rasulullah sebagai sahabat, sanggup tinggalkan kampung halaman sehelai sepinggang, harta kekayaannya di bumi Mekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, isteri anak-anaknya di bumi Mekah. Bila diajak oleh Rasulullah berhijrah, bersembunyi di Jabal Thur sampai ke kota Madinah. Allahu Akbar, sehelai sepinggang. Kenapa sanggup? Itulah istilah lautan api sanggup kurenangi. Baru betul kerana cintanya kepada Allah. Cinta kepada sahabat kerana Allah. Cinta kepada sang kekasih kerana Allah. Yang boyfriend, girlfriend, belum kahwin, sudah ma, sudah pa, sudah bi, sudah yang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda sedang taat perintah Allah ke? Ustazah, saya solat berjemaah dengan tunang saya. Kat mana? Dalam bilik berdua-duaan. Haram perbuatanmu. Solatmu sah lah, tapi perbuatan berdua-duaan tanpa ada orang lain, tanpa ikatan nikah. Kita jangan nak menghalalkan cara dengan matlamat yang kita mahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, sebab di sana semua ada undang-undang. Terakhir, yang kelima, menerima takdir dan ujian hidup daripada Allah. Orang beriman akan berasa terhibur dengan segala ketentuan yang dicorakkan oleh Allah dalam hidupnya. Ya Allah. Sabar itu biasa, sahabat-sahabat. Redha itu biasa. Tapi syukur dengan musibah, takdir, ujian yang Allah berikan dalam hidup kita, syukur cukup payah. Sebab tu sikit sangat kata Allah dalam Quran, hamba-hambaku yang bersyukur. Lalu Nabi mengajar para sahabat, berdoa jadikan aku di kalangan orang-orang yang sedikit itu. What? Minta jadi di kalangan orang yang sedikit? Apa maksud Nabi ni? Sebab Nabi tahu Allah habaq ni ramai orang dalam syurga itu kerana dia bersyukur. Tapi Allah tahu ramai sedikit sangat di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. So biar kita jadi di kalangan yang sedikit itu. Dengan cara macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Terima apa saja takdir ujian yang Allah berikan kepada kita. Mereka sentiasa yakin dengan firman Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Apa yang Allah sebut, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, daripada suratul Baqarah ayat 138. Celupan Allah, siapakah yang terbaik celupannya selain celupan Allah? Itu kita nak faham. Ujian dalam kehidupan dirasakan umpama jentikkan kasih daripada Tuhan. Allah kan kita leka, Allah beri ujian, ibarat itu satu jentikan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk Allah ingatkan kita, hey, aku ada ni, hang lupa ke aku dah. Hati mereka sentiasa berbisik, Allah sayang aku, sebab itulah Allah mengujiku. Hatinya akan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ini membuatkannya tidak pernah resah, tidak pernah bersangka buruk, dan tak pernah pesimis dengan hidup. Tak pernah memandang kalau macam ni baik aku mati saja. Tak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Diberi nikmat, rasa terhibur, mereka bersyukur. Diuji dengan kesusahan, jiwa tenang, mereka pilih untuk sabar. Apabila sakit, mereka berasa diberi keampunan atas dosa-dosa. Sebab ni jaminan daripada Rasulullah. Saat sakit Allah gugurkan dosa-dosa, musyarat redha dengan sakit itu. Oleh itu hanya badan yang sakit, hati tetap sihat dan kuat. Orang sakit yang beriman masih rasa terhibur kerana hati. Bila ustazah bertemu acik-acik Masjid Surau, ustazah doakan acik ya sihat. Sakit lutut dan ustazah, tak apa cik, minta dengan Allah sihatkan di sini. Kalau di sini sihat, merangkak pun kita sanggup pergi masjid. Tapi sahabat-sahabat, kalau tubuh sado sihat, sini tak sihat, sini tak rasa lazat beriman kepada Allah, angkat besi 200 kg mampu, angkat sejadah tak sampai 2 kg tak larat. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi tepuk dada, tanya iman, bagaimana cara kita berhibur selama ini. Okay? Berhibur dalam Islam, yakni berhibur orang beriman, ada panduan-panduan. Maka tamatlah 3 kali pertemuan undangan daripada Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan untuk kuliah subuh. Sahabat-sahabat, sebenarnya saya tersilap jadual ni. Kalau ikutkan sejak saya menekuni Latahzan setiap hari jam 7 pagi, saya tak terima dah undangan kuliah subuh ni. Tapi dek kekalutan, bila sahabat Jaja kata, ustazah ada kuliah subuh sekian-sekian, ustazah main yes je. Ustazah tak ingat yang itu tarikh tu adalah hari Jumaat. Sepatutnya ustazah bersama sahabat-sahabat Latahzan. Jadi jangan lupa ustazah nampak ada komen-komen, ini Latahzan ke? Muka surat mana? Tidak sahabat-sahabat, insyaAllah Latahzan di page Ustazah Muzayyanah. Petang ini pukul 3 petang. Kita gantikan, yang pagi ni kita tak dapat. Terima kasih jemputan Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Tahniah kerana mengimarahkan page anda dengan majlis-majlis ilmu, rakan-rakan asatizah ustazah. Selalu tengok iklan-iklan tu, Masya Allah, ustazah sekian, ustaz sekian. Bagus. Kita rebut peluang ini dan kita buat sama-sama. Yang tukang cakap ni belum tentu kuat untuk berbuat. Tapi bila kita paksa diri kita hari-hari bercakap yang baik, insya-Allah akan lahir rasa malu dengan Allah. Cakap je tapi tak buat, maka dalam jamaah saling mengingatkan, duduk dalam circle yang baik, insya-Allah kita saling memberi kekuatan dan kita saling mendoakan. Maka saya tinggalkan tajuk Mari Berhibur dengan Iman, karangan Ustaz Fahrul Muhammad Joy, daripada bab 2 buku Tenang Ada di Sini. Okey, ampun maaf segala salah khilaf daripada kesilapan diri saya yang dhaif ini. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.